Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Suhaimi. Baiklah, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Anis Arina dan Aina Najiha Anum akan membentangkan tajuk pembentangan untuk kerja khusus perlembagaan iaitu yang bertajuk Analisis Peranan Majlis Raja-Raja dalam Sistem Perlembagaan Malaysia. Baiklah, isi kandungan yang akan kami sampaikan dalam pembentangan hari ini adalah pertama sekali adalah pengenalan iaitu sejarah ringkas Majlis Raja-Raja Melayu. Yang kedua, peranan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, kesimpulan dan keempat, rujukan. Okay, kita pergi dahulu dari segi pengenalan. Baiklah, sejarah Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas kepada kesultanan-kesultanan yang wujud pada masa dahulu sehingga kini. Jadi, kewujudan sebuah negara bangsa yang berdaulat pada 31 Ogos 1957 membuktikan bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang bebas daripada pihak penjajah. Jadi, negara Malaysia telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan kuasa sebenar telah diberikan kepada rakyat. Jadi, di sini pada tanggal 31 Ogos 1957 telah membawa negara kepada sebuah negara yang bebas dari pihak penjajah. Seterusnya, dibangunkan menjadi sebuah negara yang mengamalkan sistem berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan. Jadi, pada hari ini bersesuaian dengan tajuk iaitu peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem dalam perlembagaan Malaysia. Jadi, gambar di atas merupakan gambar Majlis Raja-Raja sebelum tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu sendiri. Okey, apa itu Majlis Raja-Raja? Okey, sebelum ia dikenali sebagai Majlis Raja-Raja, ia dikenali sebagai Durbar. Majlis Raja-Raja ini ditubuhkan secara rasmi hasil daripada perancangan British pada tahun 1948, iaitu apabila wujudnya Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan mesyuarat raja-raja negeri-negeri bersekutu yang dikenali sebagai Majlis Raja-Raja Melayu Durbar. Ataupun sebelum dikenali sebagai Majlis Raja-Raja, ia dikenali sebagai Durbar. Okey, apa maksud Durbar? Durbar adalah perkataan daripada Urdu Parsi yang bermaksud istana raja, ataupun Durbar ada juga bermaksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh raja-raja ataupun governor atau wizurai British di India pada masa dahulu. Jadinya daripada penggunaan yang terdahulu yang diambil dan digunakan di Tanah Melayu. Julung kalinya Majlis Raja-Raja ni pertama kali diadakan ialah di Kuala Kangsar iaitu pada tahun 1897. Ia pada mulanya dianggotai oleh 4 orang raja dari negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan mesyuarat ini dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. Kita dapat lihat pertama kali diadakan hanya kepada negeri-negeri Melayu bersekutu dan dipengerusikan oleh orang Pesuruhjaya Tinggi British dan bukannya dipengerusikan oleh raja kita. Okey. Lama-lama kelamaan 9 orang raja Melayu terlibat atau menganggotai Majlis Raja-Raja. Okey, mesyuarat Majlis Raja-Raja yang pertama diadakan pada 31 Ogos dan 1 September 1948. Pada kali pertamanya ia dihadiri oleh kesemua 9 orang raja-raja Melayu. Iaitu raja-raja pada setiap negeri di Tanah Melayu. Okey, kita pergi kepada isi kandungan seterusnya iaitu peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan Malaysia. Saya persilakan saudari Anis Arina. Assalamualaikum, saya Anis Arina akan membentangkan peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan Malaysia. Antara peranan Majlis Raja-Raja yang pertama ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan. Hal ini demikian kerana Malaysia bukanlah kerajaan beraja yang mutlak atau yang turun-temurun, tetapi Malaysia mempunyai raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agong yang bersemayam selama 5 tahun serta mengikut satu sistem yang unik di dunia. Maka pemilihan Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah dan cara yang ditetapkan dalam jadual ketiga perlembagaan dan peraturan Majlis Raja-Raja. Antara ciri-ciri kelayakan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah raja yang paling kanan dari segi pemerintahan dipilih oleh Majlis Raja-Raja.
Pada kebiasaannya, raja yang paling kanan dari segi pemerintahan hendaklah dipilih. Peraturan ini tidak lagi diguna pakai selepas semua raja dari negeri-negeri telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Pusingan ini akan berakhir selepas Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian, senarai baharu yang dikenali sebagai senarai yang disusun semula dan diguna pakai sekarang adalah berpandukan kekananan negeri yang rajanya telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong, iaitu Yang di-Pertuan Agong pertama hingga ke-9 mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya ialah pemilihan timbalan Yang di-Pertuan Agong, juga mengikut proses yang sama semasa proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong, iaitu menggunakan kertas undi yang dibekalkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja, serta perlu mendapatkan majoriti 5 undi, dan Majlis Raja-Raja bertanggungjawab untuk mengisytiharkan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong. Bagi pemecatan Yang di-Pertuan Agong, kelulusan pemecatan Yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja adalah bergantung kepada undian anggota majlis. Hal ini bermaksud Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa raja itu tidak sesuai untuk menjalankan fungsi-fungsi Yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau sebab-sebab lain. Tetapi ketetapan untuk memecat jawatan Yang di-Pertuan Agong ini memerlukan undian sekurang-kurangnya 5 orang raja. Seterusnya, peranan Majlis Raja-Raja ialah mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan-sempadan sesuatu negeri. Dalam hal ini, undang-undang berkaitan pindaan sempadan negeri digubal oleh Parlimen, selain undang-undang yang digubal oleh perundangan negeri berkenaan. Namun begitu, undang-undang ini memerlukan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja terlebih dahulu kerana pindaan sempadan ini melibatkan kawasan negeri bagi Raja-Raja Melayu. Oleh itu, pindaan sempadan negeri perlu mendapatkan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Perkara ini telah diperuntukkan dalam Perkara 2 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kesan penggunaan ataupun kesan peruntukan Perkara 2 ini ialah berlakunya penubuhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1973 yang diambil dari Selangor. Kesan yang kedua ialah penyelesaian masalah sempadan antara negeri Kedah dan Pulau Pinang. Dan kesan yang ketiga, pewujudan wilayah persekutuan pada tahun 1984. Seterusnya, Majlis Raja-Raja berperanan untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu di samping Bumiputera dan kaum-kaum lain. Majlis Raja-Raja berperanan untuk melindungi kepentingan orang Melayu kerana selain menjadi ketua bagi masyarakat Islam di setiap negeri, Majlis Raja-Raja perlu menjaga kepentingan dan hak-hak istimewa orang Melayu. Misalnya, terdapat peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu Perkara 153 berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera dan kaum-kaum lain. Dan Perkara 38/5 juga menyatakan bahawa Majlis Raja-Raja hendaklah dirundingi sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar yang menyentuh tindakan pentadbiran di bawah Perkara 153. Dan terdapat juga Perkara 152 berkaitan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dan rasional peruntukan ini dilaksanakan, yang pertama ialah untuk memelihara kontrak sosial. Dan pemeliharaan kontrak sosial ini bermakna tanggungjawab Majlis Raja-Raja untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu ini merupakan pertahanan secara sah bagi ketuanan Melayu, di mana dapat menguatkan lagi kepercayaan orang Melayu bahawa mereka ialah penduduk asal Malaysia. Contohnya, Majlis Raja-Raja berperanan untuk menyediakan kota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, beasiswa dan pendidikan awam kepada orang Melayu. Seterusnya, peruntukan ini dijalankan
adalah berdasarkan kepentingan untuk meneruskan sistem feudal pada zaman dahulu, di mana Yang di-Pertuan Agong atau Sultan ini merupakan pelindung yang dapat memberikan hak istimewa yang dianggap sangat berpengaruh daulat dan pelindung kepada rakyat. Kepercayaan Yang di-Pertuan Agong sebagai pelindung rakyat ini telah menjadikan Sultan masih menjadi tonggak penting dalam pemerintahan negara sehingga kini. Seterusnya, bagi peruntukan kedaulatan bahasa Melayu ini adalah bagi untuk memelihara kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca di alam Melayu atau Nusantara, kerana bahasa Melayu telah lama digunakan sejak abad berzaman dalam urusan-urusan rasmi negara. Dan tambahan pula, persefahaman menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebahasaan ini juga tidak perlu merisaukan kaum lain, kerana penggunaan bahasa ibunda masing-masing masih tidak disekat, malah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, peranan Majlis Raja-Raja Melayu yang keempat ialah Majlis Raja-Raja harus dirujuk sebelum pelantikan tertentu dibuat. Maksudnya, sebelum pelantikan tertentu dibuat, Majlis Raja-Raja perlu dirujuk. Misalnya seperti pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang kedua, pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan. Yang ketiga, pelantikan Ketua-Ketua Hakim Mahkamah Tinggi. Yang keempat, pelantikan Hakim-Hakim Mahkamah Atasan. Yang kelima, pelantikan Ketua Audit Negara. Dan yang keenam, ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Baiklah, ini adalah hierarki mahkamah di negara kita, iaitu yang pertama sekali Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak, ataupun kita rangkumkan di atas blok 3 di atas adalah Mahkamah Atasan dan Mahkamah di bawahan 2, iaitu Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat. Mahkamah yang memerlukan dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Raja-Raja adalah terdiri daripada Mahkamah Atasan sahaja. Mahkamah yang kedua adalah Carta Organisasi Pengerusi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman di Malaysia yang diketuai oleh Tengku Maimun bin Tuan Mat, iaitu Ketua Hakim Negara yang baharu. Ini pula adalah gambar yang di-Pertuan Agong sedang berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada Ketua Hakim Negara yang baharu, iaitu Datuk Tengku Maimun Tuan Mat. Jadi, yang gambar seterusnya adalah berkenaan pelantikan ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya yang akan dilantik oleh Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Jadi, lantikan Suruhanjaya Pilihan Raya ini akan terdiri daripada seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 5 orang ahli. Dan yang terakhir adalah dalam perkara 105, Ketua Audit Negara. Ia juga dia akan dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Jadi, pelantikan ke-6 jawatan ini akan harus dirujuk sebelum pelantikan dilaksanakan. Jadi, Majlis Raja-Raja ni perlu memainkan peranan untuk melihat sama ada orang calon-calon yang tersenarai sama ada layak untuk dilantik ataupun tidak. Seterusnya, peranan Majlis Raja-Raja yang kelima ialah untuk melantik 2 daripada 5 ahli mahkamah khas. Peranan Majlis Raja-Raja yang kelima adalah melantik 2 daripada 5 ahli mahkamah khas. Mahkamah khas adalah mahkamah yang menjalankan prosiding oleh atau terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Negeri dalam sifat peribadi mereka. Antara anggota mahkamah khas dianggotai oleh Ketua Hakim Negara sebagai pengerusi, yang kedua Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, dan yang ketiga dua orang lain yang memegang atau pernah menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi. 2 orang yang lain ini akan dilantik oleh Majlis Raja-Raja itu sendiri. Jadi, ini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh Majlis Raja-Raja untuk melantik
atau memilih dua orang ahli bagi menjadi anggota dalam mahkamah khas apabila diperlukan. Okey, ini adalah hierarki mahkamah di Malaysia, dan mahkamah khas diletakkan di atas sekali, iaitu selari dengan mahkamah persekutuan. Ini adalah perkara 182 dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu mahkamah khas. Perkara 182/1, maka hendaklah ada suatu mahkamah yang hendaklah dikenali sebagai mahkamah khas, dan hendaklah terdiri daripada ketua hakim negara mahkamah persekutuan yang pertama, yang hendaklah menjadi pengerusi, hakim-hakim besar mahkamah tinggi, dan dua orang lain yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai hakim mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi Majlis Raja-Raja berperananlah untuk melantik dua orang bagi memegang bagi menjadi anggota dalam mahkamah khas. Yang terakhir adalah yang peranan Majlis Raja-Raja yang ke-6 adalah imuniti raja-raja. Ini adalah surat khabar di mana isu yang berlaku di mana Sultan Johor memukul rakyat pada tahun 1962. Ekoran isu ini bagi tujuan untuk membendung perlembagaan daripada disalahgunakan, akta tersebut telah dipinda dan menarik dan memberi kesan di mana Majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja, imuniti Majlis Raja-Raja telah ditarik balik, dan apabila akta ini dipinda, maka sultan yang atau raja-raja yang didapati bersalah akan dibicarakan di mahkamah khas. Berdasarkan artikel 181/2 Perlembagaan Malaysia dipinda, memasukkan kegebalan raja-raja sekiranya melakukan jenayah dalam kapasiti peribadi. Jadi daripada peristiwa ni, maka telah tertubuhnya mahkamah khas bagi yang berkuat kuasa pada tahun 1993, iaitu setahun selepas insiden Sultan Johor memukul salah seorang rakyatnya. Jadi mahkamah khas ini akan disertai oleh ketua hakim negara, ketua hakim mahkamah tinggi, dan dua orang lain hakim yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi ikuran daripada pindaan artikel 181 ni telah mengakibatkan peranan Majlis Raja-Raja bertambah, iaitu dari segi mahkamah khas ni. Seterusnya saya menjemput Aina Najah Anum untuk membentangkan peranan Majlis Raja-Raja yang seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan Majlis Raja-Raja, iaitu mengesahkan undang-undang. Untuk pengetahuan semua, undang-undang ni dibuat di Parlimen. Pada mulanya, Menteri akan mengusulkan undang-undang di Dewan Senat dan Dewan Rakyat. Kemudian yang kedua, mereka akan berbincang bersama ahli Parlimen, yang mana mereka akan berdebat untuk undang-undang yang diusulkan. Mereka juga akan membahaskan kepentingan undang-undang tersebut kepada masyarakat, sama ada penting ataupun tidak. Dan langkah yang ketiga, mereka akan adakan undian. Sama ada undian ini diadakan untuk menentukan sama ada undang-undang ini perlu dibahaskan semula ataupun tidak. Jika tidak, dia akan pergi ke langkah keempat, iaitu meminta persetujuan Yang di-Pertuan Agong untuk diterbitkan. Ahli Parlimen akan meminta persetujuan daripada YDPA untuk mengeluarkan undang-undang tersebut. Tapi jika undang-undang tersebut menyentuh hal berkaitan dengan Majlis Raja-Raja, maka Majlis Raja-Raja akan berbincang. Majlis Raja-Raja mempunyai hak untuk terima ataupun tolak undang-undang tersebut. Jika undang-undang tolak, maka undang-undang tersebut tidak akan diterbitkan. Tapi jika undang-undang tersebut diterima, maka undang-undang tersebut akan diterbitkan. Seterusnya, kita akan lihat contoh-contoh yang mana Majlis Raja-Raja mengesahkan undang-undang. Yang pertama, kita dapat lihat isu yang ketika berlaku COVID-19 hari itu, yang mana telah terdapat berlakunya perubahan kuasa pemerintahan Malaysia yang melibatkan ketua kerajaan selepas pilihan raya, yang mana Tun Mahathir telah meletakkan jawatan secara tiba-tiba. Jadi pada ketika itu, Majlis Raja-Raja Melayu berbincang bersama dengan YDPA untuk menyelesaikan masalah ini. Maka satu pindaan baru telah dibentuk pada ketika itu. Yang kedua, YDPA dan Majlis Raja-Raja Melayu mengisytiharkan darurat ketika COVID-19, yang mana pada ketika itu kes meningkat secara mendadak. Yang kedua, isu kes pencemaran Sungai Kim Kim, yang seperti kita sedia maklum, pencemaran Sungai Kim Kim ni akibat daripada bahan kimia.
dan ia menjejaskan penduduk setempat. Ahli parlimen mengusulkan untuk darurat tetapi tidak dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Maka darurat tidak dapat dilaksanakan kerana Majlis Raja-Raja tidak bersetuju untuk mengadakan darurat. Peranan yang seterusnya ialah Majlis Raja-Raja Melayu dapat memberi ampun, menggantung atau meringankan hukuman seseorang, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu ni boleh berkumpul dan berbincang untuk buat keputusan bagi kes-kes tertentu, meringankan sikitlah dia punya denda dia, hukuman dia kan. Contohnya kita dapat lihat kes immigration. Punya kes immigration yang mana kes dasar immigration ni secara langsung terkesan kepada setiap negeri. Jadi seperti kita sedia maklum, peranan Majlis Raja-Raja Melayu adalah untuk menjaga kedaulatan negeri. Maka dalam urusan ini, Majlis Raja-Raja Melayu akan berkumpul dan berbincang bagaimana untuk menyelesaikan masalah immigration yang mana ada orang luar masuk ke negara kita dan kita keluar dekat negara orang. Jadi kat situ kita dapat lihat peranan Majlis Raja-Raja yang mana mereka perlu mereka dapat mengurangkanlah sedikit hukuman kepada yang masuk negara kita. Seterusnya, peranan yang seterusnya yang tu memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Jawatan tertentu yang dimaksudkan dalam slide saya ialah yang pertama YDPA, yang kedua timbalan YDPA, yang ketiga Perdana Menteri. Contohnya kita dapat lihat pada pilihan raya yang lepas iaitu PKR telah menang majoriti undian dalam pilihan raya umum. Tetapi presidennya wanita. Seperti kita sedia maklum, wanita tidak boleh memimpin dalam negara ni. Jadi, mereka perlu mencari seorang lagi pemimpin, contohnya Pakatan Harapan iaitu Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Oleh itu, selepas itu Majlis Raja-Raja Melayu ni menyuarakan pendapat terhadap pelantikan Perdana Menteri dengan mencadangkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jadi, kita dapat lihat peranan Majlis Raja-Raja Melayu dalam memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan sesuatu jawatan. Kerana setiap jawatan ni, contohnya Perdana Menteri, mereka perlu menghadap Raja-Raja Melayu di istana untuk pertabalan. Okay, secara kesimpulannya kita dapat lihat peranan Raja-Raja Melayu ni sebenarnya dapat menjelaskan hak antara rakyat dan raja. Raja merupakan salah satu suara daripada kita juga yang membantu kita untuk mempertahankan hak kita. Yang kedua, ia dapat menjamin kedaulatan negara yang mana seperti kita sedia maklum, peran utama raja adalah untuk menjamin kedaulatan negara supaya tidak ditindas oleh orang lain. Seterusnya, yang ketiga, kita dapat lihat sistem Majlis Raja-Raja Melayu dapat membantu kita untuk mengemas dan memartabatkan lagi sistem pentadbiran di negara kita. Yang mana negara kita ni merupakan salah satu sistem raja berperlembagaan. Yang mana raja ada sedikit kuasa untuk menggubah sesuatu undang-undang. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.